Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muka surat berapa? Hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hadis yang kelima daripada 40 hadis tanda-tanda dekatnya berlaku kiamat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Jadi tajuk hadis ini, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibr wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam hadis yang pendek ini kita dengar bahawa Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat pada suatu hari, kamu nanti, yang ini umat aku, akan ikut umat yang sebelum daripada kamu. Tak ikut aku dah, cuma mengaku aku sebagai Nabi, tapi ikut umat yang dulu-dulu. Hatta kalau orang yang dia ikut dia masuk dalam lubang biawak, maknanya kalau buat perkara yang sangat pelik sekalipun, mereka akan turut buat juga. Maka sahabat pun bingung dan tanya, Yahudi Nasara ke? Hak umat kita ni akan ikut kemudian hari? Nabi SAW kata, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara? Kita lihat keterangan hadis. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara yang tidak munasabah. Ini setengah daripada tanda dekatnya kehancuran alam ini, di mana umat Islam, umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, ramai di kalangan mereka itu akan menjadi pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara, sekalipun tidak memeluk agama Yahudi dan masih mengakui sebagai umat Muhammad, tetapi amalan mereka itu lebih mirip kepada Yahudi dan Nasrani di dalam kehidupan mereka seharian. Dua musuh utama umat Islam, Nabi tak sebut akan ikut Buddha, akan ikut Hindu, kerana walaupun nada tidak seberapa. Dan kita boleh lihat kebenaran kata Rasulullah SAW ini, sekarang ini yang paling banyak umat Islam ikut adalah cara Yahudi Nasara, cara orang Kristian, orang Jew, orang Yahudi. Walaupun Yahudi tak ada di negeri kita, kita masih lagi mengikut akan mereka. Itu ni bijaknya mereka ni.
Kalau nak cari pakar seorang tak ada Yahudi, Pak tulis di IC lah agama Yahudi, tak jumpa cari. Bandar Kuala Terengganu pun tak ada seka berapa kali. Tetapi ramai ikut dia. Itu belum datang lagi umat Yahudi duduk di Terengganu, duduk di Malaysia. Kalau mari 100,000 orang Yahudi duduk di Malaysia, punah ranah itu. Seorang harang tak ada Yahudi duduk sini. Habis umat Islam ikut Yahudi dan Nasrani. Tok Imam pun ikut Yahudi. Ustaz Yahudi pun ada. Yang ini dia tu mengaku Islam, tetapi cara hidup adalah macam orang Yahudi. Pada tutur cakap mereka itu macam orang Yahudi, macam orang Nasara. Dalam sekolah kita tengok, satu sekolah yang ada 1,000 orang murid, kita tanya guru besar, berapa orang muridkah beragama Yahudi? Guru besar kata tak ada seorang. 90% Islam, 10% Cina dengan Keling. Dah mana ramai ikut Yahudi budak-budak sekolah. Dengan rata, dengan rambut merah, dengan mendedahkan aurat, dengan mabuk, dengan apa. Nampak? Tak ada seorang lagi. Kalau ada 10 orang murid Yahudi dalam sekolah, punah jahanam sekolah. Ini kuatnya dakwah orang Yahudi, dakwah orang Kristian. Yang paling pandai Yahudi, lebih bijak daripada orang Nasrani. Kerana mereka daripada dulu sampai sekarang mempergunakan orang Kristian, orang Nasrani untuk digunakan ke atas umat Islam atau musuh-musuh mereka itu. Jadi Yahudi nampaknya lebih bijak daripada Nasrani. Orang akan ikut orang Yahudi Nasara sampai urusan yang kecil-kecil. Nak sambut hari jadi tak mau ikut cara Islam, nak ikut Yahudi juga, nak ikut Kristian juga. Mesti beli kek, kena ada lilin nak tiup, mesti menyanyi pula. Ini benda remeh-temeh. Kita kata buat semayang hajat lah, buat apa tahlil ke, baca Yasin, doa selamat, kerana nak sambut hari lahir budak ni. Dia tak mahu, dia nak hari jadi juga, tiap dengan kek dengan apa. Benda remeh, nak ikut Yahudi juga. Kerana Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani melainkan sampai kamu ikut akan jejak langkah mereka itu. Ya, ini Yahudi Nasrani sentiasalah berusaha keras untuk menyesatkan umat Islam. Kerana dengki orang Yahudi Nasara ini, terlebih lagi orang Yahudi ke atas orang Islam ini, ada satu dengki yang sangat lama. Memang lama dia. Dialah yang paling jahat dalam kalangan bangsa manusia. Kerana bangsa lain tidak ada yang bunuh Nabi, tetapi bangsa bangsa Yahudi ini adalah yang paling jahat. Kerana mereka ini yaqtulunal anbiya, mereka membunuh nabi-nabi. Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Isa mereka pun nak bunuh juga tapi tak berjaya. Nabi Zakaria dan beberapa orang nabi lagi. Dan diceritakan mereka ini pernah membunuh 30 orang nabi pada hari yang sama. 30 orang nabi, membunuh nabi. Hebatlah kejahatan Yahudi. Jahatnya Yahudi ni dipersetujui oleh sekian ulama sebagai bangsa yang paling jahat. Yang kalau kita tak kata jahat, tak sah semayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mesti baca. Kalau kita berhenti ke ihdinas siratal mustaqim, patu rakaat, tak sah semayang. Kena kata juga, aku tidak mahu ikut jalan orang-orang yang kamu murkai. Kata ulama tafsir al-Yahud, iaitulah orang Yahudi. Dan ad-dhalin, iaitu yang sesat, ia ini orang Kristian. Tetapi keluar daripada surah masjid, kembali ikut Yahudi, kembali ikut jejak langkah Kristian. Kerana kekurangan ilmu atau kemantapan akidah umat Islam, istimewa pula umat Islam pada zaman sekarang ini. Dan perkara-perkara yang tidak munasabah, contohnya jika orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang bewak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Nabi buat contoh dengan lubang biawak. Tak munasabah lah orang boleh teluh masuk dalam lubang biawak yang sepik itu.
Tapi bodohnya umat akhir zaman ni nak ikutnya kepada barat, kepada Yahudi Nasara. Sekalipun lubang biawak nak ikut juga masuk. Dan lubang biawak ini tidaklah seteruk api neraka. Tahu dah jalan Yahudi dan jalan Nasara adalah membawa kepada neraka Allah. Nak ikut juga. Orang Islam nak juga ikut orang Yahudi, orang Nasara. Tapi yang pelik kalau kita kata mu ni macam Yahudi, marah sangat dia. Marah sangat dia. Tapi ikut tak apa. Kalau kata macam Yahudi, dia ajak gocoh dah. Memang dia marah. Mu ni tak boleh buat ni, buat macam ni perangan ni ikut Yahudi, marah dia. Nampak? Tak boleh kata dia. Nampak? Macam orang curi. Kalau kita kata, oh mu curi, marah sangat dia. Padahal dia bapak curi dah. Dia jenis lagu tu. Dia orang curi ni kena panggil Tok Imam, baru dia suka. Dia panggil molek-molek lagi ni, puak-puak ni sama. Ikut ke Yahudi, kita kata macam Yahudi, dia nak marah. Ini pesing ni. Nampak? Dan banyaklah sekarang ini dalam segenap kehidupan masyarakat umat Islam mengikut akan jalan-jalan Yahudi ataupun jalan Nasara ataupun jalan-jalan jahiliyah yang bersimpang jauh daripada garis panduan agama Islam yang telah dibawa kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan jenazah kita boleh tengok sekarang bermewah-mewah dengan urusan jenazah, menunjukkan akan kekayaan bila ada kematian. Ini daripada cara orang Kristian. Orang Kristian bila mati diberi pakar yang mahal-mahal mayat, keranda yang harga mahal, batu nisan yang harga mahal, untuk menunjukkan kehebatan mayat tersebut. Orang Islam pun ikut dia ni. Batu nisan tepah daripada marmar, harga ada yang mencapai RM5,000. RM5,000 dah. Kalau dulu kita dengar RM5,000 batu jerak Cina, orang Cina mampu. Dan ni orang Islam pun buat dah, dengan batu nisan harga RM5,000. Kerana adalah mengikut akan cara tengok indah, tengok molek, tengok bagus, maka tiru. Padahal ini dilarang oleh agama, iaitu bermewah-mewah atau menghabiskan harta kepada perkara yang sia-sia. Mencantikkan kubur, buat lawa-lawa dengan apa macam jarak Cina dah jadi dah ni. Letak mozaik, letak apa, letak rumah, letak atap pula. Masa mak tu hidup dah baiki atap rumah mak. Bila mak mati buat dengan siap dengan mozaik, pintu pagar belarik nak masuk ke kubur mak. Ada anak kuci pula. Nampak? Muju dah ubah nombor telefon handset mak. Bila mati baru nak pergi beki molek-molek. Ini karut. Ini adalah jahiliah. Tafakur depan mayat. Ini cara jahiliah. Orang tak suruh tafakur depan mayat, suruh baca doa. Bila ada kematian pergi duduk belaka, lepas tu tunduk kepala, buat macam lebar, lepas tu lari belaka. Ini banyak berlaku. Dia kata dalam majlis ini kita, seorang daripada ahli persatuan kita telah meninggal dunia semalam, maka kita tafakur 5 minit. Tafakur ni orang Kristian, orang Yahudi. Tafakur apa? Duk diam itu tafakur. Ini bukan. Dalam Islam membaca doa untuk mayat, bukan suruh tafakur. Nampak? Berdiri di depan batu Tugu Negara. Walaupun ulama dulu telah fatwa menghormati Tugu Negara ini adalah haram dan dosa besar, masih lagi diteruskan sampai sekarang. Patung tembaga daripada gangsa yang sangat besar. Pergi hormat pula patung tu. Dan ketua-ketua skor tabik kepada patung tu. Ini dia ambil daripada Yahudi Nasara. Mereka ini adalah penyembah-penyembah patung. Tetapi sekarang umat Islam pun telah menjadi penghormat, penyembah, mengagung-agungkan patung Tugu Negara yang ada di Kuala Lumpur. Mesti kena hormat tiap-tiap tahun. Kalau mati letak kalungan bunga. Ini meniru cara-cara orang kafir. Dalam Islam tanam pokok bunga biar hidup. Mudah-mudahan pokok yang hidup itu bertasbih dan mayat menumpang daripada rahmat tasbih itu. Ini dibuat kalungan bunga pula. Nah sekarang dah pakai baju hitam dah pula kalau ada kematian. Pakai baju hitam ni Yahudi dan Nasrani. Orang Islam pun tiru juga. Nampak comel juga, spek hitam, baju hitam. Bila ada kematian, habis pakai spek hitam, baju hitam. Taruh cadang spek hitam dalam kereta. Tok nak nawat orang mati.
Macam orang putih dah kita. Cakap orang putih dah erti sepatah harang. Nah, tak apalah, saya ikut orang putih. Pakai tanda pada tubuh ketika berkabung. 40 hari kena letak rebeng putih di sokok hitam. Ini diharamkan oleh syarak. Nampak? Ulama-ulama mengatakan hukumnya haram meletakkan tanda pada tubuh apabila berlaku kematian. Sama ada tanda itu di atas kepala bau macam orang Buddha, atau buah atas dada macam Cina Mapuh, nampak, atau letak di atas kepala macam orang Yahudi. Lilit di kepala adalah adat kematian orang Yahudi berkabung. Kita pun buat attack. Nak buat guana dah boh suruh 40 hari kena pakai sokok lilit putih, tanda berkabung. Ini daripada adat Yahudi. Tapi kalau kata mu ni ikut Yahudi, marah selalu. Nah, tak boleh. Bukan begitu cara berkabung. Berkabung ini kalau perempuan yang kematian suami dengan meninggalkan perhiasan yang elok-elok, itu sahaja, bukan letak tanda pada tubuh. Dan banyak lagi lah, itu daripada bab kematian, mengikut akan orang-orang yang bukan didatangkan di dalam garis panduan Islam. Mereka ikut kerana manusia umat Islam akhir zaman ini telah diresapi dengan satu racun. Apa yang datang daripada barat adalah molek, kita ikut. Orang mari daripada orang putih, kita pakai ikutlah molek. Ini telah berjaya, satu kejayaan besar orang kafir, orang Nasrani, untuk meracuni fikiran umat Islam, supaya mereka ini, umat Islam, umat di Asia ini, lebih-lebih mengagung-agungkan akan tamadun yang ada di barat. Kerana umat Islam telah meninggalkan untuk memahami akan ilmu Islam mereka itu sendiri, tidak mahu tapakuh pada agama mereka itu sendiri, akhirnya diracuni, dididik, dialunkan dengan kebaikan-kebaikan dan kehebatan orang barat. Maka setiap yang barat datang sekarang adalah yang terbaik. Dan yang paling malang sekali, kalau datang daripada Islam maka tidak elok. Kalau datang daripada Quran maka boleh membebankan. Kalau datang daripada hadis maka tidak sesuai lagi pada masa sekarang. Orang Islam pula boleh berkata demikian. Allahu Rabbi walan tarda angkal Yahud, tidak akan redha, tidak akan duduk diam daripada kamu wahai orang beriman, al Yahud wan Nasara, oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampailah kamu ikut akan agama mereka itu sendiri. Dan memang kita kena faham, kerana Al-Quran telah mengajar kita yang paling jahat dengan orang Islam adalah orang Yahudi. La tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud, kata Allah. Kamu akan dapati yang paling bersangatan permusuhannya ke atas orang yang beriman, Tuhan kata al-yahud. Allah Ta'ala pesan kepada kita, ingat orang-orang yang beriman, musuh yang paling kuat untuk mengenakan kamu, untuk menjahanamkan kamu, untuk menyelewengkan kamu adalah al-Yahud, orang Yahudi. Allah Ta'ala pesan lama dah, tapi umat Islam masih ikut Yahudi, masih ikut Nasrani. 17 kali sehari baca Fatihah dalam tiap-tiap rakaat. Tidak mau ikut Yahudi, tak mau ikut Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, nak ikut jalan Nabi-Nabi, jalan yang benar. Nampak? Minan nabiyyin, jalan Nabi-Nabi. Nampak? Wasiddiqin, jalan orang benar-benar nak ikut. Wasyuhada, jalan orang syuhada, orang syahid. Wasalihin, nak ikut jalan orang saleh. Tak mau ikut jalan Yahudi, tak mau ikut jalan Nasrani. Tapi assalamualaikum warahmatullahi, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, balik ikut Yahudi Nasrani. 5 kali sehari sembahyang pun masih ikut akan jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala pesan, inilah yang paling kuat permusuhannya kepada kita. Allahu Rabbi. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersumpah, la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratil Arab. Aku bersumpah, aku akan keluarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian, min jaziratil Arab, daripada semenanjung tanah Arab ni. Nabi nak halau keluar. Pasal apa? Nabi yang dia diutus ke atas alam ini, yang sebagai rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian, tiba-tiba nak menghalau Yahudi Nasara.
wala ada'u illa muslima, dan tidak aku tinggalkan mereka orang Islam, kerana memang orang Yahudi ini tak patut diberi muka sama sekali. Allah Ta'ala pesan dah, jangan sekali-kali lagi kita percaya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang paling kuat permusuhan orang Yahudi, jangan percaya dah. Kerana itulah Nabi yang telah berkali-kali ditipu oleh orang Yahudi, akhirnya mengambil keputusan, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab, aku akan halau orang-orang Yahudi, orang Nasara ini daripada tanah Arab aku, daripada semenanjung Arab ini. Orang Yahudi memang bercita-cita besar ke atas negara umat Islam, dan hampir kebanyakan daripada cita-cita mereka itu telah terlaksana. Pada penghujung abad yang ke-19, satu perjumpaan besar orang-orang Yahudi, Kongres Zionis yang dibuat di Geneva, Switzerland, telah merumuskan beberapa perkara untuk menakluk dunia ni. Di antara agendanya yang sangat penting adalah ke atas negara umat Islam, iaitu menghancurkan ekonomi umat Islam, melaga-lagakan akan umat Islam supaya berperang sama sendiri, memperkecilkan sempadan umat Islam dengan diberikan daerah masing-masing supaya masing-masing ada kekuasaan masing-masing, dan akhirnya menjadi negara yang suku, tidak ada kena-mengena, kerana dibataskan dengan sempadan untuk mudah ditawan satu persatu oleh Yahudi. Dan banyak berlaku dah boleh ke tangan dia. Dan mereka ini sangat bijak. Mereka yang begitu besar, paling ramai umat Kristian, telah dibentuk pemerintahannya oleh ahli politik Yahudi yang tak ramai mana. Boleh ke dia berlaku? Cara dia pandang. Kita ni, Malaysia ni tunjuk sombong kepada amaran Allah Ta'ala yang memberitahu jangan kita memberi muka kepada Yahudi, tiba-tiba nak baik juga dengan orang Yahudi. Siapa orang kata Yahudi ni jahat, dah boleh kata Yahudi jahat. Keluar dalam surat khabar, dah boleh kata Yahudi jahat, orang lain pun jahat juga. Yahudi tu bakal dipok saudara dia. Dah boleh kata Yahudi jahat. Dak kata mana sah semayang, kena katalah dalam Fatihah, kena sebut. Nampak? Al-maghdubi alaihim, yang sangat dimurkai oleh Allah. Apa makna dimurkai? Sebab apa Tuhan marah sangat? Sebab baik? Sebab jahat lah. Tak boleh kata jahat. Dah tahu jahat. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka itu. Pasal apa Tuhan murka? Pasal baik? Pasal jahat. Maka kena kata jahat lah. Dah Tuhan kata jahat. Nampak? Biasa hak bela sangat anak beranak. Tapi mungkin Yahudi India. Mereka masukkan ke dalam hati umat Islam akan kasih kepada dunia, akan takut dengan kemiskinan dan sebagainya, mempertuhankan akan ekonomi. Sebab tu sekarang umat Islam cakap hal ekonomi saja, hal kekayaan. Kita mesti ada duit banyak, kita kena ada harta yang banyak, baru kita kuat, orang hormat kepada kita. Tak cakap kau pitih banyak, kau sedap orang repok. Nyata askor tawang habis, dah pitih banyak. Tidak kira pitih banyak, kira pitih sikit tak ada kira. Dia kira mana-mana ada umat Islam adalah musuh orang Yahudi, dan dia akan hancurkan dia, ataupun dia perbudak, diperhambakan negeri itu, dengan isi negeri kalau dia tak boleh takluk, dibuat balik kepada negeri dia untuk memantap, meninggi, memajukan lagi ekonomi umat Yahudi itu yang berlaku sekarang. Nampak? Kita boleh tengok Arab Saudi, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar, masuk pengaruh-pengaruh Yahudi, dan setengahnya seperti Saudi dan Kuwait telah diperintah oleh orang Yahudi di belakang tabir. Dengan menggunakan Amerika sebagai penasihat bagi kerajaan Saudi. Dan kita pun ada penasihat keuangan orang Yahudi untuk menasihati keuangan umat Islam di Malaysia ini, orang Yahudi. Na'udzubillah. Hak pasal ni tak boleh kita nak kerak ujung daun, kita kena bokeh dengan akar-akar, bakar serema sekali. Kalau kerak daun tak boleh, pasal pokok beracun. Ambil broza kena sodok habis. Ni jenis lagu ni. Payah dah.
Nak kata nak kabur gajah rimau pun tak jadi apa dah. Lalu ke tengah malam ambil cok katok tak kepala. Rohok sangat kerja. Tak reti bahasa sangat. Betul-betul memusuhi Islam pun disokong, diturut juga. Nampak? Sampai sekarang lah berjaya orang-orang Yahudi sehingga orang Islam yang mengaku Islam, mengaku beriman, yang hafal sifat 20 mulut penuh, siap dengan tanjizi koding, suluhi koding duduk dalam dada. Kitab Muqaddimatul Kubra hancur dah be. Kitab Minhajul Abidin 8 kali khatam ayat haji. Tetapi masih lagi melawan ulama-ulama, memberi sokongan kepada ahli lara, kepada orang-orang jahil, kepada orang yang tidak mahu untuk memertabatkan Islam di dalam negara kita ini. Nampak berat ni. Kalau Syekh Ishak Dadah boleh tahan sokong, Tok Imam, Tok Bila lambat mari nawak apa berebut, Tok Imam nak salang ke dia. Dia tu Tok Imam. Nampak? Dia berebut nak pergi salang dengan tangan bapak jahil. Nampak? Tok Imam apa lagu ni? Tok Imam Mr. Bean. Sekarang orang Islam pelari yang bercakap, Yahudi tak payah bercakap. Pada awal tahun 20-an 30-an diambil anak-anak Melayu pergi ke London, diasuh dididik dengan pendidikan British yang di belakang tabir ada Yahudi, untuk menerima Barat nanti sebagai satu perundangan, sebagai satu watikah untuk dijalankan di negeri-negeri di bawah angin ni. Maka sekarang tak payah dah, di tempat kita sendiri orang Islam sendiri pun yang bercakap menghina Islam, menolak hukum-hukum Islam. Ini adalah orang-orang kafir kerana tolak satu ayat dalam Quran, hukumnya kafir. Khalidina fiha, Tuhan kata kekal. Kalau kafir ni kekal dalam api neraka, tak keluar dah. Tolak satu ayat, bukan tolak satu hukum, satu ayat atau satu huruf yang diijma'kan ulama bahawa ini adalah Al-Quran. Maka ijma' ulama juga mengatakan orang ini adalah kafir kerana telah diijma' akan Quran yang ada pada kita sekarang adalah Quran yang sabit, yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang Islam cakap kita boleh pakai separuh, dah boleh pakai separuh. Dalam bab semayang kita boleh ikut, tapi dalam bab-bab yang lain tengok dulu. Kalau tidak sesuai kita tak boleh ikut. Ataupun kalau orang kata ini ada ayat ini dalam Quran, kami tak percaya ayat ini. Nampak? Tak boleh. Kalau orang tak semayang tak payah takat lah, tapi orang tak mau keluar zakat, tak boleh lah, rugi kami ekonomi. Bersungguh-sungguh. Siapa cukai pitu disamakan dengan zakat. Na'udzubillah. Zakat ni wajib keluar. Nampak? Wajib kena bayar. Cukai pitu ni haram bayar. Mana boleh sama? Kias yang fasik. Nampak? La yadkhul jannah sahibu maksin. Tidak masuk syurga dalam satu riwayat pengutik cukai, bukan pengutik zakat. Macam mana disamakan dengan zakat? Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka kata nu'minu bi ba'd, kami beriman dengan sebahagian daripada kitab. Wa nakfuru bi ba'd, kami tak mau ikut, tak mau percaya, kami engkarkan sebahagian yang lain. Apa sebab mereka ini? Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ini hendak menjadikan jalan tengah di antara itu. Yang ini kami akan beramal sebahagian daripada kandungan kitab Allah, sebahagian lagi tak boleh beramal. Kerana kita ambil jalan tengah lah. Kita kena ra'i attack akan undang-undang antara bangsa yang mengatakan kalau hukum potong tangan ini adalah zalim, kita kena ra'i attack ke dia. Nak ambil jalan tengah. Konon-kononnya kita ini adalah umat wasata. Wasata kepala otak apa? Mu tinggal Quran. Nampak? Umat jahanam. Kalau tinggal Quran, kalau tinggal ayat Quran. Pertengahan ni umat yang tidak melampau. Melampau lagu mana? Melampau membelakangkan hukum Allah. Tu melampau. Dia membelakangkan hukum Allah, dia kata umat pertengahan. Pertengahan apa? Umat Firaun. Pemimpin yang ada, pemimpin Firaun. Nampak? Merasa lebih, merasa hebat daripada Allah Ta'ala. Kerana itulah desakan-desakan supaya dilupuskan terus undang-undang syariah Islam. Dan sekarang hendak dipertimbangkan. 50 NGO pergi jumpa, minta parlimen batalkan akan kuasa pencegah maksiat. Dan sekarang sedang dipertimbangkan.
dalam keadaan orang buat maksiat pagi petang siang malam, diminta dibatalkan puasa cegah maksiat. Jadi kayak gini kalau maksiat suka sama suka nak berzina, tak ada orang boleh marah. Depan orang ke tengah jalan raya, jangan kosek orang sudah. Nampak? Syaratnya reda sama suka. Kerana innamal a'malu binniyat katanya. Ni puak-puak dajjal. Sebelum turun hak mata satu, hak mata dua dulu. Dia kau buta dah tinggal seputih. Ni puak mata dajjal mata dua dulu. Nampak? Naik atas masjid, beri syarahan, pegang tokak. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Khutbah hari ni tentang kalau nak pergi berjalan, kuncilah pintu. Khutbah kepala otak mu gitu. Katalah yang haram itu haram, yang halal itu halal. Dia kata ittaqullah. Dia tak takut Tuhan. Dalam hati dia mu takut Tuhan lah, aku tak payah takut. Dah tak takut. Dia tu tak takut. Dalil dia tak takut, tengok. Dia tak berani nak mengemukakan yang haram, yang terang, yang jelas. Masalah-masalah akidah umat Islam sekarang, halal haram yang tidak dipedulikan lagi, tak berani nak baca dalam khutbah. Sebab kalau baca boleh baca, tapi sekali ni kot kang kena tukar lagi. Tukar bukan kena hukum bunuh. Baik masyitah terjun dalam peruyuk air yang mendidih, gada nyawa mempertahankan akidah. Ni tu imam sayang ke 800. Nampak? Lebih masih terbaik orang puang. Tu imam tak ada stone orang panggil. Tak ada batu. Umat yang diresapi dengan rasio Yahudi ni akan mencari apa saja jalan penyelesaian di dalam menghadapi masalah-masalah umat, masalah negara, tapi mereka tidak akan pergi kepada hukum Islam. Inilah umat munafikin akhir zaman. Dia akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah jenayah dan sebagainya, tetapi tidak akan menggunakan Islam, Al-Quran dan hadis sebagai jalan penyelesaian, kerana memang mereka telah dicop daripada azali lagi sebagai pembawa bendera munafikin yang menzahir-zahirkan Islam saja untuk mencari pengaruh dalam hati mereka ini. Mereka benci kepada hukum Islam. Allah Ta'ala tanya mereka, apa hukmal jahiliyati yabghun, adakah hukum jahiliyah yang mereka itu duk cari-cari? Wa man ahsanu minallahi hukma, siapa lagi yang lebih baik nisbah hukum lain daripada Allah Ta'ala liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita taat kepada orang Yahudi, jalan Nasara, sesungguhnya kita akan balik ke belakang. Apa belakang kita? Kita sekarang duduk di dalam cerahnya imam. Di belakang kita ada gelap kekufuran. Ikut Yahudi, ikut Nasara, mula-mula benda remeh, lama-lama benda akidah dan sebagainya. Akhirnya membawa kepada jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kata pengarang, contohnya jika orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Zaman sekarang kita dapat lihat kenyataan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Betul sungguh sabda Nabi SAW ini. Sekarang ini kita boleh lihat di keliling kelalang kita, anak-anak muda orang Islam yang mengaku Islam, yang ibu bapa mereka orang Islam. Seorang pun daripada ibu bapa mereka tak pernah pergi melawat Israel, tetapi anak-anak mereka mengikut perangai-perangai Yahudi. Kerana guru-guru Yahudi ini sangat kuat mengajar pagi, petang, siang dan malam. TB1, TB2, TB3 suku, NTB 7-11, surat khabar lagi, menunjukkan, membawa bermacam-macam doktrin Yahudi yang diselitkan dalam drama-drama, dalam filem-filem, dalam lagu dan sebagainya. Dok tahan kita nak jaga anak kita, maka anak kita pun tewas di dalam ghazwatul fikri, serangan fikiran yang telah berjaya menumpaskan umat Islam pada rata-rata daripada negara umat Islam di seluruh dunia sekarang ini. Allahu Rabbi. Kalau buat pakaian, orang tak pakai dah. Pakaian Islam, pakai pakaian Yahudi, pakai pakaian Nasrani, mendedahkan aurat. Padahal mendedahkan aurat ini mengundang kecelakaan kepada diri kita.
kegelapan pada padang mahsyar bagi mereka yang menedahkan aurat di dalam dunia ini. Tak mau ikut, ini kuat, hebat serangan orang Yahudi Nasara. Datuk guru ngajar setengah 45 minit, ya surah. Lepas tu tak ada balik tok guru rumah pula. 3-4 stesen tu baik. Duk ngajar pula. Kita tak berani nak tutup. Kalau rancangan-rancangan Yahudi Nasara nampak memperdayakan anak-anak kita, tak berani nak tutup kita. Pasal takut kan anak. Nampak? Tu baru anak, tak bini lagi. Bini tu biar kecing terus ayo. Ini kita. Dari mana nak menang? Dengar 45 minit je. Hak tu sehari semalam duduk ajar. Surat khabar pula orang-orang yang ahli fasik menjadi penyunting, menjadi ketua-ketua pengarang yang tak faham agama ataupun yang memang memusuhi agama Islam dengan bertopengkan nama-nama orang Islam. Maka anak kita pun akhir-akhirnya akan tewas juga. Kita ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah, boleh sedar juga. Walaupun dulu kita tergelang juga dalam mokyung, dalam rodak, dalam dikir barat puluh-puluh tahun juga. Sekarang alhamdulillah Tuhan pilih kita letak dalam masjid. Tapi anak-anak kita berat menanang. Kaki boleh berzina, buat balik orang puan berzina di rumah, ayah tidak boleh larang kerana anak telah cukup 18 tahun. Kalau larang, ayah akan disaman oleh anak. Anak dia atas nasi lah, kelokat, ayah kena lokat. Pasal nak marah anak berzina. Akan datang berlakulah lagu tu. Kerana Nabi kata kalau masuk lubang bewok, nak masuk attack umat Islam. Hinanya. Siapa Nabi kata lubang bewok. Nampak? Kalau kata lubang burung, boleh tahan kira. Lubang burung ciok. Lubang bewok terus, Nabi kata. Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakaian menutup aurat, tak berapa suka. Kalau pakaian yang menutup aurat, yang ada ciri-ciri ulama, ciri-ciri Islam, lagi orang tak suka. Nak mengajar boleh dalam TV, jangan pakai serabang, pakai sokok hitam, hak tinggi sikit, hak boleh muat anak kambing seekor lah sokok. Faham? Ini berat nana. Aku nak baca kedok, nak mengajar kedok, aku tak biasa pakai sokok hitam ni, malu juga. Tak apa, pergi di stesen TV pakai piah. Siapa di ni waktu beli sokok hitam. Kalau tak baca 300 melayang. Jadi ustaz ahli neraka. Ustaz ahli neraka lah tu nak kenal. Nampak? Sebab apa? Tak berani dah. Kerana cari makan kot tu, tak khabar dah lah hak haram tu haram. Nampak? Kalau orang tanya benda-benda yang haram jelas dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri, orang tanya benda ni yang jawapannya membawa kepada haram, membawa kepada marah pemimpin-pemimpin, senang ni cari nak jawab, iaitu minta maaf lah, talian terputus. Dia kata gitu. Kita telefon juga, talian terputus semua. Dia kata stesen TV canggih, putus semua telefon. Ni puak-puak lagu ni. Allahu Rabbi. Anak-anak kita pun diracuni malu berpakaian sunnah. Malu pakaian sunnah. Tak. Dan setengah daripada ahli jemaah Islam pun malu berpakaian sunnah. Apatah lagi ahli jemaah Taghut, anak beranak Fir'aun tu, lagi pula malu. Kita anak ahli jemaah kita dah ada juga yang malu berpakaian sunnah, malu berpakaian dengan menutup aurat dan seumpamanya. Dalam muamalat mereka berjaya menjadikan riba seolah-olah satu kewajipan di dalam urusan jual beli, hutang gadai dan sebagainya. Dan ini riba sekarang telah diterima oleh umat Islam sebagai satu nadi, sebagai satu nyawa di dalam menghidupkan perniagaan. Mesti ada riba. Sampai sekarang umat Islam pun makan riba berpuluh-puluh ribu orang. Ustaz pun bahang riba, guru pun bahang riba, ngajar Quran pun ada riba, al-hafiz pun finance juga. Ini berjaya sungguh serangan orang-orang Yahudi. Habis dengan alasan darurah. Darurah mah. Kalau dia ngajar kat ustaz kata haram, tak apalah, dia cari ustaz lain. Dengar ustaz kata darurah, ni baru ustaz darurah ni kita nak dengar ni. Nampak? Jadi tak ada seorang masuk neraka habis darurah belaka. Muka laki kata gua ni bahan 8%, pinjam 1000 bayar balik jadi 120,000, darurah. Muka laki muka laki pun tokak darurah seti tak pelik. Acur lebu kepala. Sedap sangat darurah. Ini bisanya orang kafir, siapa dia boleh menjebakkan kita sendiri yang akan mempertahankan institusi riba ini.
Kita pertahankan sistem riba, padahal kita ni anti riba dah. Kita patutnya memusuhi riba. Umat Islam sendiri yang mempertahankan mati-matian akan sistem riba, sistem yang sangat dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul radhiyallahu anhum. Dalam munakahat, cara menikah mengikut barat gitu juga. Dalam menikah nak ikut pesen barat. Tengok sanding tu, pakai gaun. Tak mau ikut dah cara Islam. Pakai gaun panjang ekor tu 8 orang budak eret. Ekor belakang panjang pada ekor bewok. Betul. Nak ikut orang kafir lalu ikut bawah pedang pula. Lepas tu siapa dah oleh catah kepala biar putus. Tiup kek 8 tekad. Ini sama dengan dia duk tengok artis-artis barat, orang-orang Kristian buat kerja lagu ni, comel molek lagu ni. Buat lagu tu. Dengan pakai gaun mendedahkan aurat dan sebagainya. Nampak? Banyaklah kalau kita nak sebut. Dalam perceraian, orang Kristian, orang Yahudi kalau nak bercerai mesti pergi daftar perceraian dia di hadapan hakim. Maka orang Islam sekarang pun nak bercerai di rumah tak boleh, kena denda RM1,000. Mesti berhadir ke mahkamah. Hakim akan tanya, apa tujuan datang hari ini ke mahkamah? Kita kena jawab gini, Yang Arif, tujuan saya datang pada hari ini untuk mendaftarkan perceraian, memohon kebenaran, melapaskan perceraian ke atas isteri saya. Yang Arif pun kata gini, kami akan tentukan perbicaraan pada 2 bulan akan datang. Jadi macam mahkamah Kristian dulu cerai rumah pakai sah dah. Kalau dia akan tanya macam mana lapas, dia tanya juga macam mana lapas. Lapasnya aku ceraikan akan dikau. Kalau begitu lapas telah sah dah. Tak apalah, kami kena daftar mesti daftar. Pasal takut nikah dengan orang lain pula. Tak? Ada masalah begitu ni, dibenarkan? Ni tak. Kami tidak benarkan kamu melapaskan perceraian lagi. Sebab apa? Sebab tuan hakim sedang bercuti di Langkawi. Itu pula. Hebat dia. Dia cuti, tunggulah kita. Nampak? Kalau nak nikah ketik-ketik pun tunggulah. Ini sistem-sistem barat Yahudi Nasara yang meresapi sedikit-sedikit di dalam sistem orang Islam, pentadbiran umat Islam, akhirnya kayak gini jadilah negara Islam Yahudi. Islam, orang Islam, tapi amalan sama macam orang Yahudi belaka. Didatangkan hiburan-hiburan, ini adalah satu senjata yang sangat ampuh yang dapat menewaskan umat Islam begitu ramai. Lebih kuat kuasa daripada Tomahawk yang menyerang Iraq. Tomahawk sekali tembak harga 1 juta. Kadang-kadang tak kena serang, harga 1 juta. Mereka tembak daripada Dahran, daripada Arab Saudi, dibayar oleh Kuwait 1 juta untuk bunuh umat Islam. Kadang-kadang 3 orang mati, 1 juta punya peluru. Dia kaji-kaji ni bukan senjata yang ampuh. Hiburan. Nampak? Buat mari seorang je. Syahrukh Khan. Nampak? 6,000 orang habis dak semayang garit. Punah janang. Tak apa jadi geng dia. Bukan kena keluar piti, kita kena bayar ke dia pula. Inilah upah kamu RM50,000 kerana berjaya menyesatkan anak-anak kami semalam di stadium seramai 6,000 orang. Allahu Rabbi. Semalam di Stadium Merdeka, kerana apa benda ni, nak mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal yang tak tinggal beberapa hari lagi. Rabiul Awal tinggal beberapa hari lagi. Maka masuklah Rabiul Akhir, tak ada lah Maulidur Rasul. Jadi disambut dengan satu konsert dandut di Stadium Merdeka semalam yang kita sebut sebagai dandut 5,000 ekor kera. Dandut konsert 5,000 ekor kera. Kalau orang tanya, ingat tak konsert 5,000 ekor beruk? Ingat, di Stadium Merdeka semalam. Nampak dalam internet, dalam TV keluar, dalam radio beritahu, dalam surat khabar utama hari ini semua muka depan. Konsert Inul Daratista. Nampak? Seorang ahli joget dangdut yang paling mengancam dalam dunia sekarang ini akan membuat persembahan di Amerika minggu depan. Nampak? Dan dalam semalam saya tengok dalam satu surat khabar kecil Kompas Indonesia,
muafakat sekalian ulama-ulama di Indonesia mengharamkan hadir ke konsert ini. Ulama Indonesia sepakat haram kerana terlampau lucoh. Dengan apa benda senjata utama dia ada, bukan tomahawk, tetapi dandut gerudi. Faham? Semalam 5,000 ekor kera telah berjaya menghadirkan diri masing-masing di Stadium Merdeka, dan disebut di dalam surat khabar utusan Melayu, para pengunjung, para hadirin yang datang melihat konsert dandut 5,000 ekor kera ni telah masuk belum lagi pukul 5 petang. Sebelum pukul 5 petang masuk dah. Kerana mengambil tempat masing-masing. Dah nak semayang di mana? Semayang apa beruk? Dah semayang dah. Kera dah. Kalau kerah khinzir, bahasa lembut sikit, babi. Siapa kata? Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, tabitu ta'ifatun min ummati ala uklin wa syurbin wa lahwin wa la'ibin. Umat aku, satu kumpulan daripada umat aku, mereka itu bermalam. Maksudnya tabi itu pada waktu malam mereka ini makan dan minum. Makan minum lah dengan air tank tangan dekat konsert. Nampak? Dengan air botol, hak terlampir, kedaruh-haruk. Nampak? Walahwin, dan dengan benda yang melalaikan, walaibin, dan permainan pada waktu malam. Macam-macam hal lah, maknanya bahan lara pada waktu malam umat aku. Summa yusbihuna kiradata wa khanazira, dan mereka itu pada waktu pagi kemudiannya bangun menjadi kera dan menjadi babi. Kiradata kera, bukan kaum harap. Bangun pagi menjadi kera, menjadi babi. Khanazir, babi. Nampak? Nabi sebut, bukan kita kata. Yusbihuna kiradata wa khanazir. Puak-puak ni bahkan menjadi kera, menjadi babi. Wa tub'asu alaihim rihun, Allah akan meniupkan ke atas mereka ini satu angin. Fatangsifuhum kama nusifa man qablakum, maka angin ini akan menghancurkan mereka itu sebagaimana telah dihancurkan umat-umat yang sebelum daripada kamu. Sebab apa? Bistihlalihimul khamra, kerana mereka minum arak, mereka mengharuskan arak. Mereka kata arak ni kalau ada lesen halal, kalau tidak ada lesen haram, mesti ditangkap, ditahan dan didenda. Kalau ada lesen boleh minum, boleh beli, boleh ekspor, boleh import dan sebagainya. Ini istihlalihimul khamra, mereka mengharuskan akan arak. Wa darbihim bid-dufuf, dan mereka memainkan akan alat-alat muzik. Wattikhazihimul qainat, dan mereka ini menggunakan penyanyi-penyanyi perempuan. Dak konsert semalam dengan mabuk, dengan pening, dengan dak semayang, dengan laki perempuan yang berjoget saja bawah petah 1,000 pasangan. Daripada 5,000 tak hampir 1,000 pasangan dalam keadaan berjoget saja. Diharamkan di seluruh Indonesia, tapi dia buat juga. Mufti di sana haram, buat tetap buat. Indonesia sama dengan kita, cuma mufti dan ulama sana dia mulut dia cucang sikit. Dia derah. Kita tak, nanti dulu orang kata patwa baru patwa. Kata duduk diam lah mufti. Mufti karung, nampak? Karung pergi dekat bun bawah, masuk lubang nak ikat ayah. Mufti karung. Kata cakap baru cakap. Allahu Rabbi. Kerana mereka ini mengambil muzik dan penyanyi-penyanyi perempuan. Penyanyi perempuan semalam, seorang ratu dandut yang paling kaya di Indonesia. Bulan Maulidur Rasul, dah lah sepanjang bulan ni 24 hari yang sebelum ni, semua kelak-kelak malam meneruskan persembahan, dah hormat terus dengan kelahiran Nabi kita SAW, Nabi akhir zaman. Ini bulan dia. Semua pak-pak kelak malam menghidangkan arak, disko, tempat karaoke, dandut dan sebagainya, tidak menghentikan akan
apa benda ni, urusan perniagaan mereka ramai mana ditutup semalam, tak tutup lagi mungkin, tapi semalam yang terbesar lah kerana 5,000 orang umat Islam menjadi anak beruk semalam. 5,000 ekor. Oh, kalau tembok di Megah Tua penuh lorinya. Kera Nabi kata. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kepala mereka itu bergoyang-goyang dengan lagu, dengan muzik. Ma'azif ni muzik. Wal mughanniyat, dan penyanyi perempuan. Kepala goyang, beringguk habis. Ni pula ratu danduk yang paling hebat. Nampak? Masuk sebelum 5 petang. Dok semayang terus. Jadi korung, jadi peraun, jadi hamang. Ni pok-pok dia tu. Kita tak ada ha, kan anak kita. Main tak ada ha. Azaballahu al-amata wal khasah. Allah Ta'ala akan azabkan orang yang tak ada dan orang yang buat maksiat. Na'udzubillah. Dan sambungan daripada hadis tadi, Nabi kata, wa yaj'alullah wa yahsifullah bihimul arda. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka dalam gempa bumi. Ranak habis kat lagi. Dengan diundang segala perkara-perkara maksiat dibuat di dalam negara kita. Hacur lebuh kita lagi. Kita duduk ngatik, duduk dengar nadah surah pun hacur habis. Dan mari kemurkaan turun, kemurkaan Allah Ta'ala. Nampak? Habis dikut habis. KICC terbalik habis. Tuhan boleh buat. 6,000 orang mati. Kita dengar lagi. 5 hari lepas terbalik, kita akan dengar pula konsert KICC. Pasal baru ni lepas tsunami, konsert tsunami. Ni buat beruk ni memang tak erti. Sepatutnya dia buat 240,000 orang mati, tak ada konsert dah. Nampak? Dulu boleh 3 tahun. Bukan sikit mati. Konsert pula dah. Nampak? Dia punya bodoh. Ini teruk ni. Jadi kalau kita lock pok-pok orang gila ni, punah janang rumah kita. Orang gila duduk lock, duduk main ngakah dalam rumah. Nampak? Jangan lock. Katak selalu sebut lagu ni. Dia lagu tu. Faham tak? Takut dengar angguk-angguk balik ada ha. Angguk-angguk balik ada ha. Kena faham lah, turun dakwah dia. Mu ni janganlah duk beri sokongan lagi. Sekarang negara kita dijual 1 inci sehari tanah beri kepada orang kafir. Dijual oleh pemimpin-pemimpin. Mu kena sedar, tengok. Nampak? Benda-benda haram dia buat masuk penuh di dalam negara kita untuk memunahkan akan akidah umat-umat Islam. Anak-anak muda apatah lagi. Budak-budak perempuan sekarang Allah menjadi murah telajak dah ni. Nampak? Budak perempuan, budak sekolah tingkatan 3 pergi beli di kedai farmasi kondom supaya tak mengandung. Banyak kotak dozen. Kawan dikirim, aku nak agak sedozen. Berzina. Bukan sumbang mahram saja. Anak-anak budak sekolah berzina. Nampak? Bukan kata hak pergi ke apa benda ni. Hak juru latih ni apa? KDN, KBN, PKN, PLKN, apa benda sebut lah berarti. Ingat hak tu ya, kena ragu. Hak dak pergi pun kena juga. Nampak? Ada banyak lah. Di Kuala Lumpur baru ni dia interview secara rambang lah. Budak-budak muda kebanyakannya mengaku telah melakukan beberapa kali persetubuhan luar nikah. Budak-budak muda. Dalam satu majalah keluar perkara ni. Nampak? Dia ajar kawan-kawan di sekolah, dia ajar cara beli kondom kedai ni, cara tak memberi lekat mani dalam rahim. Nampak? Macam-macam sekarang. Budak perempuan ni murah daripada selendang motor ni. Nampak? Selendang motor 13 riyal agak. Budak perempuan ni 10 riyal je. Mana? Lapak lalu naik atas motor. Tak tengok dah. Kalau dulu janggut-janggut gini tak laku. Ini naik khabar. Faham? Tidak kira dah. Tidak cari action dah. Muka kita gini pun naik juga. Tegar kita. Duk laraga selit selalu. Tak payah orang mari kereta mewah dah. Honda Cut buruk je. Hak starter ikat dengan toh. Ikut. Tak ada masalah ni budak perempuan. Dia pesen dia gini kebanyakan. Dia telefon, dia beramai. Dia tekan telefon nombor tu secara rambang. Nampak? Ini berlaku. Dan kita banyak kali kena dah. 2-3 belas kali. Kita akak telefon tengah malam pukul 11, pukul 12 dia telefon. Kita kata halo.
Dia pun kata bukan Abang Mi. Kita kata salah nombor ni, bukan ni Azhar. Azhar ya dah tu. Ini budak perempuan lah ni. Budak perempuan, kalau orang perempuan akak dia kata salah nombor, letak lalu. Nampak? Kita kata salah nombor, tak salah dah, ya dah. Saya duk mana? Nampak? Nama Ani dah kita. Nampak? Bukan sama-sama. Layan kat setengah jam. Tapi nak khabar murahnya budak-budak perempuan gini. Kalau ambil kesempatan jumpa lah. Nak jumpa kat mana? Pakai baju mana? Hak manusia. Ambil. Boleh ikut pandai nak buat. Murah, cukup murah. Cukup murah ni. Tengok dalam surat khabar kata, ada anak, ada suami lari ikut bangla jual kapek. Bangla buat miskin jual kapek, ni boleh tinggal laki. Laki pakai perotong. Jangan main perempuan, jadi murah habis. Dah anak dara dia ni, hak tak tahu ke benda, tak ada akidah rasuk, mak ayah tak cara pandai kerja pagi petang macam ge kambing. Anak duk lok, besar begitu je. Orang ni mari atas, orang ni mari ambil. Kacil mari atas, wira mari ambil. Lori mari atas, bank mari ambil. Macam-macam peseng. Ikut dang. Ikut ni tak gali pun gali tok pahikang, ni molek duk lah baku ikan. Anak kita jadi murah begitu. Inilah rancangan-rancangan Yahudi, akhirnya lahirlah anak-anak luar nikah yang begitu banyak. Yang sekarang ini memanglah dalam Malaysia kita johan anak haram. Orang Melayu johan lah. Tahun 2003 saja 34,000 orang daftar anak luar nikah. Anak toyol. Pak tak ada. Cucu ada, natu tak ada. Faham? Cucu boleh. Natu tak ada. Tak malu kohong muka kita. Mula-mula anak orang, akhirnya anak kita. Na'udzubillah min zalik. Dan banyak lagi lah benda-benda yang menunjukkan akan kejayaan sekarang ini. Orang-orang Yahudi, orang Nasara telah berjaya mempengaruhi umat Islam supaya menjadikan Yahudi, Nasara, Barat, Amerika, Britain, Perancis dan seumpama mereka itu sebagai kiblat umat Islam. Mereka dikata banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani dengan sama ada mereka sedar atau tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka itu, seperti ketua-ketua negara umat-umat Islam sekarang ini. Mereka inilah yang menjadi galang bagi perjuangan umat Islam. Dia menjadi pemimpin negara, dia tukang takat orang yang nak dakwah Islam, orang nak memperjuangkan Islam, dia yang tukang lawang, dia yang jadi tali barut Yahudi Nasara. Sepatut dia memberi perangsang, memberi ganjaran dan memberi semangat kepada anak-anak bangsa yang berani untuk berjuang melawan tipu daya Yahudi. Tetapi dia menjadi tali barut Yahudi, dia tukang halang pula. Kerana mereka ini kita kena faham dan kita pandai mengkategorikan mereka. Inilah orang munafik sebenarnya, bukan orang nak kebenaran. Mereka ni munafik dah. Orang yang menyembunyikan akan benci kepada Islam di dalam hati mereka. Di luar saja buat-buat Islam. Kalau majoriti tempat mereka mencari kuasa ramai orang Islam, maka pura-pura Islam lah. Wak lelak pergi Mekah, ambil gambar tunjuk pergi ke Mekah, tiung hajar surat, ambil gambar jadi Tok Imam, duk suruh orang jadi Tok Imam. Tok Imam suruh apa? Orang jual skrim anda jadi Tok Imam. Faham? Tunjuk ni, tengok ni hebat ni, boleh jadi Tok Imam. La ilaha illallah. Budak kecil boleh jadi Tok Imam. Nampak? Puak-puak ada timaya ni jadi Tok Imam tu suruh ngak dah. Jangan kita ikut puak ini. Dan puak-puak yang memperjuangkan jalan Yahudi Nasara sekarang ini ada bertebaran di sekeliling kita. Mereka ni sangat kuat, rupa macam rupa kita, nama macam nama kita, dalah juga, nama mamak juga, nama semek juga, tapi seruang mereka ke arah kesesatan, supaya kita jangan beramal dengan Quran, kita jangan beramal dengan hadis, jangan ikut ulama-ulama, jangan sangat duk pergi surau masjid itu, jangan dengar orang ngajar. Inilah syaitan. Kalau kita kenal syaitan, maka kita buatlah sebagai syaitan. Syaitan jenis manusia. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu memang sebagai musuh. Fattakhizuhu aduwa. Maka kita kena buat musuh lah, jangan buat baik. Kerana syaitan ada buat baik. Ni main bola dengan syaitan. Dia syaitan dah, dia memusuh Islam, ajak main bola pula dengan dia. Nampak? Tak boleh main, mula main mu syaitan, mula lawan Islam. Nampak? Kena ada anggapan lagu tu. Supaya memberi keinsafan kepada mereka. Sebab Tuhan kata fattakhizuhu aduwa. Kalau syaitan, kalau musuh Islam, buat sebagai musuh. Tak boleh buat baik-baik lagu tu.
Nampak? Ni tak nak berlawan buat baik. Nampak? Jumpa buat baik dulu. Lepas tu buat jahat pula, buat lawan pula. Musuh-musuh lah. Syaitan lah. Kerana syaitan ini sentiasa menunggu masa-masa kita untuk keadaan reda, untuk mengenakan akan kita. Daripada dulu sampai sekarang, kerana syaitan ini adalah murid daripada syaitan Azazil yang mula-mula telah memperdayakan atau nenek moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dia bersumpah depan Allah, la ruhiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan sekalian umat manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu ya Allah yang sifat ikhlas beragama, yang tulus kerana Allah, tulus kerana menyelamatkan Islam, litakuna kalimatullahi al-ulia, kerana nak menegakkan kalimah Allah benar-benar, bukan kerana pangkat, bukan kerana nak cari seng ngajar, bukan kerana jadi imam, kerana nak cari gaji apa semua. Bila kerana pangkat, kerana dunia, kita akan tertakluk dengan syarat-syarat yang telah diletakkan oleh manusia, dan kita akan langgar syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah dan Rasul. Saya rasa setakat itu untuk ini. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hadis yang ke-6 minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi